العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dikasihi Allah. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Moga majlis kita ini dalam redha dan rahmat Allah. Amin. Kuliah maghrib kita ini dari saluran Gegemik Gemenur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gemenur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Abdullah bin Haji Tuda dengan pengajian berkitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Abdullah dengan segala hormatnya dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyusihrahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Izin yang jua dapat kita bertemu dalam majlis ilmu pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memberkati usaha dan ikhtiar kita untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Salam selawat, salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga pada kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Sebelum saya meneruskan majlis ilmu kita, terlebih dahulu saya memohon maaf zahir dan batin di atas kelemahan-kelemahan saya berhubung tentang laptop ni lah. Ya, salah-salah tekan dah jadi lain pula. Jadi nak minta tolong kepada anak pun, anak belum balik kerja lagi. Jadi kepada semua jemaah diharapkan itu mengambil perhatian kepada apa yang saya sampaikan, insya-Allah. Yang pertamanya, kita perbetulkan dahulu akidah kita, yakni akidah kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melalui tentang kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasul dan seterusnya kita kepada malaikat. Apabila dikatakan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala,
kita percaya akan wujudnya dan tanda wujudnya, bukti wujudnya. Yang pertamanya iaitu bukti ataupun dalil keterangan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah alam ini. Apabila disebut alam ini, makna alam ini dikatakan alam makhluk ataupun dikatakan mumkinat atau dikatakan juga jirim ataupun jisim dan berbagai-bagai. Maknanya terpulang kepada pengetahuan kita memandang kepada alam. Tetapi hakikatnya alam ini adalah baharu. Apabila disebutkan baharu dan dia menjadikan bukti akan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana alam ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang keduanya, kenapa Allah SWT menjadikan alam? Kenapa Allah SWT menjadikan bukti kepada alam ini? Yang keduanya ialah alam itu memberitahu bahawa dia tidak wujud dengan sendirinya, tetapi dia wujud dengan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, memberitahu kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala iaitu merupakan tanda bukti alam itu akan wujud dia, bahawa alam ini dicipta oleh Allah SWT. Jadi alam tu memberitahu, satu, alam ini dicipta oleh Allah SWT. Yang kedua, menjadi tanda wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan memberitahu bahawa wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita naik saksi. Aku bersaksi bahawasanya tidak ada yang menjadikan alam ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak mengambil contoh dia, iaitu kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, kitab ini dia takkan wujud. Tidak ada. Melainkan ada penciptanya. Jadi adanya kitab ini, tandanya adanya pencipta. Satu. Yang keduanya, diciptanya kitab ini memberitahu kepada kita tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Begitulah. Jadi kalau kita pandang kepada alam, maknanya kita pandang kepada anak-anak dan juga isteri. Kita pandang kepada anak-anak dan juga suami. Kita pandang siapa juga kita pandang. Jadi makna itu adalah makhluk alam. Sebagai tanda bukti Allah Ta'ala yang menciptanya. Dan alam ini, anak isteri dan sebagainya, memberitahu kepada kita tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, fahamlah kita, yakinlah kita bahawasanya apabila kita memandang alam, kita ingatlah kepada Allah. Allah. Ya, begitulah yang mengajar hati kita. Supaya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada malam ini kita teruskan kepada kelas pengajian kita pada muka surat 125 menurut catatan saya ini, iaitu berhubung tentang malaikat pembantu dan juga penolong malaikat maut ataupun malikil maut. Jadi di dalam perkara malaikat, kita naik saksi. Aku naik saksi bahawa benar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan malaikat. Jadi kita saksi bahawasanya semua yang hidup, semua yang bernyawa di alam dunia ini, yang pengambil nyawanya ialah malikul maut. Jadi itulah yang kita percaya, benarlah berlaku. Orang mati, siapa mencabut nyawa dia? Malikul maut ataupun malikil maut. Jadi menurut daripada kitab-kitab dan sebagainya, malikul maut itu dinamakan malaikat Israel. Tetapi wallahu a'lam dia dikatakan di sini. Jadi
kita berjumpa saja, berhubung tentang orang mati. Ingatlah kita, kerja ni adalah kerja Malikul Maut. Jadi itulah sebabnya kita disuruh menghadirkan diri orang yang sedang di dalam keadaan nazak dan juga sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya, di dalam Malikul Maut yang kelima ini, ya, dia kata malaikat pembantu dan penolong Malikul Maut yang terdiri daripada dua kumpulan malaikat, iaitu satu kumpulan dari malaikat rahmat dan satu kumpulan lagi dari malaikat azab. Jadi maknanya, fahamlah kita sekarang ni, yang datang nak mencabut nyawa tu adalah dua kumpulan ataupun dua jemaah. Dua jemaah. Diceritakan satu orang alim, makna orang soleh, orang yang baik, tak kala dia nak mati, kemudian dia bagi tahu kepada saudaranya, kepada abangnya pun orang yang soleh, orang yang baik. Ya, orang yang soleh dan juga orang yang baik. Jadi dia kata dah sampai masanya dia nak meninggalkan dunia. Makna dia akan mati. Dia beritahu abang dia. Abang dia kata, apa tandanya? Tandanya ada satu jemaah datang. Kumpulan jemaah datang, dia kata. Jadi apabila sampai kumpulan jemaah tersebut, kata abang dia, jangan ikut jemaah tersebut. Jadi dia pun menolaklah jemaah tersebut. Datang kedua, jemaah kedua. Betul, inilah jemaah yang kita nak ikut. Jadi maknanya jemaah rahmat, ya, rahmat. Jadi kita dapat pengajaran juga daripada orang yang kematian tersebut. Kita dapat pengajaran bahawasanya orang nak mati tu dia datang dua kumpulan jemaah. Satu jemaah dikatakan iaitu yang dikatakan malaikat rahmat. Rahmat. Makna malaikat rahmat ni apa? Orang mati tu dirahmati. Malaikat membawa rahmat kepada yang mati. Jadi itu kata malaikat rahmat. Jadi apabila nyawa tu dah dicabut, dia nak angkat naik ke langit, nak menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang seluruh malaikat, seluruh para malaikat. Pasal apa? Yang membawa ni malaikat rahmat. Itu yang mengiringi. Itulah maknanya kebahagiaan kepada si fulan. Tapi sebaliknya pula, kalau di kumpulan kata malaikat azab, na'udzubillah min zalik, maknanya kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi naik saja ke atas, para malaikat pun dah menyisihkan diri. Begitulah keadaannya. Dan kita percaya yakin perkara ini akan berlaku. Satu. Dan gambaran lagi, tak kala nak mati juga, dua malaikat yang dikatakan kumpulan malaikat ni, yang dikatakan kalau dizahirkan malaikat rahmat dan malaikat itu azab ni, kita tengok saja muka dia, kalau kita hidup sekarang, mati. Menurut kata orang alim, ya, mati. Belum lagi dicabut nyawa, dah mati. Begitu sekali. Itu malaikat azab. Kita punya takut keadaan dia tu. 100% keadaan tersebut. Tapi bukan ia yang cabut. Bukan. Ya, itu yang dikatakan kita tu ada perasaan, kata orang, di manalah tempat aku nak bergantung ketika itu. Itulah tempat kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada tempat lain. Bukan bergantung atas amal kita. Aku orang yang baik, aku banyak sedekah, aku banyak sembahyang, aku banyak puasa, banyak itu. Bukan. Tetapi hanya kepada Allah. Sebab Allah yang menjadikan kita sama ada dalam ketakutan ataupun dalam keadaan rahmat. Jadi banyak-banyaklah ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua-dua ni adalah benar berlakunya. Insya Allah kita akan berjumpa nanti. Akan malaikat maut. Insya Allah. Kita lari ke, tak lari ke, tetap datang. Kita suka ke, tak suka ke, tetap datang. Tak percaya ke, tetap datang. Kita tetap akan mati. Insya Allah.
Itu sebabnya kita nak melatih diri kita. Inilah tujuannya kita membaca tentang malaikat maut. Sebab apa? Kita nak kenal. Kita nak kenal malaikat maut tu. Mudah-mudahan kita kenal, maka dapatlah kita itu bersahabat, berkawan. Mudah-mudahan. Ya, jadi kalau dah yang kita harapkan iaitu mendapatkan malaikat rahmat yang datang. Malaikat kata malaikat pembantu dan penolong malaikat maut. Ya, maknanya malaikat maut tu satu je tapi ada penolong dia. Ya. Yang terdiri daripada dua kumpulan malaikat, iaitu satu kumpulan dari malaikat rahmat, satu kumpulan daripada malaikat azab. Dua kumpulan. Mana malaikat itu Israel satu, kemudian ada dua lagi kumpulan datang. Kedua-dua kumpulan tersebut bersama-sama dengan malaikat maut. Bersama-sama dengan malaikat maut. Dia kata, iaitu bertugas menolong malaikat maut. Mencabut dan mengambil nyawa semua yang bernyawa apabila sampai ajalnya. Apabila sampai ajalnya, sampai masanya kita nak meninggalkan dunia ini. Nak meninggalkan tubuh badan kita. Nak meninggalkan anggota tubuh badan kita. Sebab itu tubuh anggota badan kita ni, iaitu katakan dunawi. Makhluk alam. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Taala dalam firman-Nya tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Yang bermaksud, lalu diambil nyawanya oleh utusan-utusan kami, malaikat maut dan pembantunya. Ya. Sedang mereka pula, malaikat-malaikat itu tidak cuai dalam menjalankan tugasnya. Maknanya, dia menjalankan tugas dia itu, dia tidak ada apa perasaan pun. Itu sebabnya dia bukan makna macam dikatakan makhluk berupa manusia. Bukan. Ya. Jadi dia tak ada perasaan belah kesian ke apa ke. Dia tahu tugas dia nak mencabut nyawa dia. Jadi kalau seluruh tubuh anggota badan kita ni ada ruh. Jadi maknanya dia akan cabut segala-galanya. Ya, daripada hujung kaki sampai. Cuma ada yang disentapnya, ada yang secara perlahan-perlahan. Ada yang perlahan-lahan. Jadi itulah kerja dia. Lepas satu. Itu yang kalau dah kita selalu hadir tengok orang yang meninggal ni, apabila sampai dia ke peringkat perut tu, kita tengok dia punya mengeliat dia. Dia macam gelombang urat perut tu. Baik lelaki ke, baik perempuan ke. Itu masa itulah keadaan betul-betul dah kritikal sangat, sakit. Tapi tak mati lagi. Sampailah ke peringkat batang leher. Sampai ke batang leher itulah baru dikatakan itu ada 6 perkara yang datang tu, yang nak cuba menahan. Barulah sampai kita tu dicabut. Ya, dicabut roh kita. Dan dicabut roh kita ni lah dicabut oleh malaikat. Ada kalanya belum sampai ajalnya lagi. Cabut kali pertama belum, tapi tunggu dalam masa agak setengah minit kemudian masuk balik roh tersebut. Maknanya dia bernyawa balik. Kemudian barulah pergi kali yang kedua. Jadi itu yang kadang-kadang tu kalau kita menyaksikan kenapa berlaku seperti demikian. Ya, itu semua atas pemberitahuan kepada kita. Ingat kepada Allah Subhanahu Taala. Ingat kepada pertolongan Allah Subhanahu Taala. Ingat rahmat Allah. Ya, jadi banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Taala. Dalam surah Al-An'am ayat 61. Malaikat yang memikul aras, iaitu 4 malaikat firman Allah. Mana yang ke-6, malaikat yang memikul aras. Jadi maknanya aras ni macam ada satu tempat. Jadi kalau tempat ni menunjukkan adalah baharu. Ya, mana kata tempat bersemayamnya Allah SWT itu adalah tempat baharu. Iaitu 4 malaikat firman Allah SWT. Allazina yahmiluna al-arsa wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Artinya,
malaikat-malaikat yang memikul aras dan yang beredar di sekelilingnya, bertasbih memuji Tuhannya dan beriman kepadanya, serta memohon ampun bagi orang-orang yang beriman. Memohon ampun bagi orang-orang yang beriman. Jadi maknanya, itu para malaikat ini dikatakan yang menampung tu, dikatakan ada 4 malaikat. Kemudian, dan yang beredar di sekelilingnya, malaikat, ya, di sekeliling aras. Dia kata, dan bertasbih memuji Tuhannya. Bertasbih memuji Tuhannya. Bertasbih apa? Subhanallah. Maha suci Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Dan beriman kepadanya. Ya, tak memadai kalau bertasbih saja. Macam kita lah lepas sembahyang bertasbih. Tapi kalau tak beriman dengan yang kita tasbih, tak boleh jadi juga, tak memadai juga. Tentu kita percaya. Percaya kepada Allah. Dan baru kita memuji Allah. Tidak ada yang wujud melainkan Allah. Tak ada wujud, maksudnya tak ada yang lain melainkan Allah. Habis kalau macam tu kita nampak semua ni adalah sebetul-betulnya, iaitu fa'il kelakuan Allah. Kita nampak perbuatan Allah. Ya, itu katakan. Dan beriman ke aku naik saksi. Aku naik saksi. Serta memohon ampun bagi orang-orang yang beriman. Malaikat ni akan memberi keampunan. Macam mana nak beri keampunan? Iaitu dia membawa. Contohnya, kita duduk dalam majlis ilmu ni. Duduk dalam majlis ilmu. Jadi kita tu dihadirkan oleh dia, malaikat rahmat akan hadir. Mencatat nama-nama tersebut. Dan dibawa ke atas, bawa menghadap Allah SWT, nama-nama si fulan, ya, yang hadir dalam majlis ilmu. Jadi Allah Ta'ala ampunkan semua sekali. Itu yang katakan membawa, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi harus diingat adab kita belajar tentu dijaga, sebab adab ataupun sopan, ataupun kelakuan, ataupun akhlak di atas ilmu. Di atas ilmu. Atas ilmu adalah adab. Jadi adab yang pertama tu, ya, kalau kita berdepan. Di dalam kita sekarang ni, katakan masing-masing. Kalau duduk dalam kuliah, bolehlah ustaz ingatkan. Kan ustaz pun tak nampak, dan sekarang pun semua jemaah pun tak nampak saya. Saya pun tak nampak. Jadi, walaupun di depan saya, dalam kuliah di depan, ataupun di belakang saya, mereka kata tak kelihatan saya, adab kepada guru tetap dijaga. Di antaranya, iaitu dikatakan, kita tidak boleh mengunjur kaki ke depan, itu adab. Habis kata boleh macam mana? Kita kena duduk tawaruk, ataupun duduk iftiras, ataupun kita duduk biasa. Dan kemudian kita tu tidak boleh pula nak bercakap-cakap yang lara dan sebagainya. Itu walaupun di luar dan sebagainya. Malaikat akan mencatat perkara-perkara tersebut. Itu yang kita nak jaga. Ya, sebab kita nakkan ilmu Allah. Kita minta faham tentang ilmu. Dan yang paling penting sekali adalah ikhlas. Ikhlas kepada Allah. Itu yang nombor 2, ikhlas. Dan kita kena jujur di dalam kita kelas pengajian. Pasal dalam kelas pengajian yang macam ni, yang kita nak jaga tu bukan sebab kawan-kawan, tapi sebab Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan diri kita. Jadi dibetulkan ikhlas kita, dibetulkan niat kita. Ya, itu di antara syarat-syarat kita nak duduk mengaji. Minta-minta pada Allah Taala akan mencatat nama kita, insya-Allah. Ya. Baik. Jadi apabila dia kata, apabila datang hari kiamat kelak, ditambah 4 malaikat lagi dan berjumlah 8 malaikat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wal malaku ala arjaiha wa yajmilu arsa rabbika fawqahum yawma idzin samaniyat. Dan malaikat-malaikat ditempatkan mengawal segala penjuru langit dan juga aras Tuhanmu. Dan malaikat-malaikat ditempatkan
mengawal segala penjuru langit dan juga aras Tuhanmu. Pada saat itu dipikul oleh 8 malaikat di atas malaikat-malaikat yang mengawalnya. Jadi berkata 88 dah jadi 16. Tapi begitulah ya tugas-tugas malaikat. Tugas-tugas malaikat. Yang ketujuh, malaikat Ridwan ditugaskan Allah Ta'ala menjaga. Malaikat Ridwan ditugaskan Allah Ta'ala menjaga dan mengawal surga. Jadi surga, kita percaya nikmatnya di akhirat adalah surga. Surga adalah tempat orang mukmin yang soleh dan juga solehah. Itulah yang kita nak kejar pun hari akhirat. Mati tetap. Jadi maknanya kalau dah mati tetap, jadi kita tentu ingat tujuan kita mati. Tujuan kita dimatikan oleh Allah SWT. Dan apabila kita ingat perkara tersebut, ada 2 tempat di sana. Satu tempat neraka, satu tempat surga. Pasti kita tu berkeinginan untuk nak masuk surga. Jadi yang menjaga surga, iaitu malaikat Ridwan. Maknanya Allah Ta'ala perintah malaikat Ridwan. Maknanya namanya malaikat Ridwan. Ditugaskan Allah Ta'ala menjaga dan mengawal surga. Dan juga menunggunya untuk menyampaikan segala persiapan ahli surga. Jadi tugas malaikat Ridwan ni, ya, tugas dia menunggunya untuk menyampaikan segala persiapan ahli surga. Jadi orang nak masuk surga tu, dia dah siapkan peralatan dan sebagainya untuk nak diserahkan kepada ahli yang masuk surga. Iaitu menyediakan pakaian mereka. Menyediakan pakaian surga. Maknanya di dalam surga tu, kita kena pakai pakaian surga. Makanannya dalam surga, ya, menurut daripada apa amalan kita tu. Dan minumannya dan lain-lainnya. Daripada apa sahaja barang-barang yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar dan oleh telinga dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Selagi ada didengar, selagi ada itu di depan mata dan selagi pula terlintas di hati, itulah bukan semuanya baharu. Sebab apa? Surga itu adalah kekal, tempat orang yang kekal. Jadi benda tu tak serupa dengan yang baharu. Jadi kalau orang yang melalut tu ditanya, kalau dia suka buah durian musangking, ada tak besok di surga durian musangking? Ya, benda tu dia terfikir, dia terdengar, dia rasa. Lah. Jawapannya tidak ada. Bukan tidak ada di sini menunjukkan durian, tak ada. Ada, tapi tak sama seperti mana yang kita inginkan. Satu. Keduanya, Allah SWT kurnia menurut rahmat dia daripada segi amalan kita. Bukan daripada segi keinginan kita. Bukan segi permintaan kita. Bukan. Tetapi datang daripada dia. Itu keyakinan kita. Keyakinan kita. Itu yang kita nak faham. Masuk surga mengikut peraturan, urusan daripada Allah Ta'ala, diperintah malaikat Ridwan untuk memberi kepada kita. Benda yang tidak pernah kita dengar, benda yang tidak pernah kita lihat, benda yang tak pernah kita cita-citakan dan sebagainya. Lah, semua dah tak ada dah. Semua dah padam. Cuma perkara baru yang lebih lagi baik daripada apa yang kita tahu di dunia ini. Itu dia kata. Malaikat Ridwan adalah menjadi ketua malaikat-malaikat yang berkhidmat di dalam surga. Jadi maknanya, di dalam surga ni banyak malaikat. Banyak malaikat. Dan ketuanya adalah malaikat Ridwan. Jadi malaikat Ridwan ni makna kata dia mengarahkan pemakanan orang, minuman dia, pakaian dia dan sebagainya. Dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat disebut makanan.
disebut minuman, dikatakan itu apa? Dikatakan itu alat-alat dalam tu semua. Itu maknanya tergambar dalam kepala kita adalah perkara yang baharu. Ingat makan, kita ingat macam makan kita sekarang. Kalau kita dengar, kita ingat benda-benda itu atas ni. Tetapi di dalam surga, tidak. Semua perkara tersebut. Tetapi kita yakin dan juga percaya bahawa tiap-tiap sesuatu itu adalah lebih baik daripada duniawi. Itulah surga. Ya. Dan nikmatnya pula melebihi daripada dunia ini. Itu yang kita nak yakin, percaya. Ya, dalam hal-hal tersebut. Dan nikmatnya pula berpuluh kali ganda. Isteri yang solehah menjadi permaisurinya, suaminya besok di akhirat. Begitu sekali, ya. Dan kemudian pula akan diiring dengan permaisuri, bidadari. Begitu sekali. Baik. Malaikat-malaikat yang berkhidmat dalam surga tidak terkira bilangnya. Kecuali Allah SWT sahaja yang mengetahuinya. Jadi firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu sebabnya tiap sesuatu itu kita kembalikan kepada Allah SWT. Macam kita hidup di dunia inilah. Tumbuh-tumbuhan yang tidak terkira banyaknya. Kecuali yang mengetahui Allah. Begitu juga di lautan. Tidak terkira jenis ikannya. Yang mengetahuinya hanyalah Allah. Begitu juga yang melata, binatang-binatang di muka bumi ini. Yang mengetahuinya hanya Allah. Kita dapat ketahui sedikit. Tetapi Allah Ta'ala yang menjadikan perkara tersebut. Itu sebabnya kita percaya, yakin kepada Allah. Allah saja yang mengetahui. Sehingga kan pasir yang berada di tepi laut pun, ya, bilangannya hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Itulah pegangan kita, ya, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang mengajar kita. Maknanya kembali kepada Allah. Allah Ta'ala yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Baik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Malaikat-malaikat yang berkhidmat di dalam surga tidak terkira bilangannya. Kecuali Allah SWT sahaja yang mengetahui. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar, yang bermaksud. Dan malaikat-malaikat itu akan masuk kepada mereka. Dan malaikat-malaikat itu akan masuk kepada mereka. Pada mereka apa? Ke dalam surga. Dari tiap-tiap pintu. Maknanya banyak pintu lah. Dia banyak pintu. Memang pun surga itu beritahu banyak pintu. Ya. Memberi hormat dengan berkata kepada ahli surga. Memberi hormat. Ya. Selamat sejahteralah kamu berpanjangan. Selamat sejahteralah kamu berpanjangan. Maknanya orang masuk surga, teruslah berpanjangan. Tak ada hentinya. Tapi orang masuk neraka, insya Allah. Walaupun apa kata orang, sebagai orang mukmin ada sedikit kepercayaan, keyakinan dia kepada Allah. Yang menjadikan dia, yang menjadikan dunia, yang menjadikan akhirat. Sikit dia percaya. Insya Allah, dia masuk neraka disebabkan iaitu kejahilannya tentang agama. Akan diazab. Tetapi imannya ada sedikit. Insya Allah dia akan keluar daripada neraka. Masuk ke surga dengan sebab iman sedikit. Tapi ketahuilah, azabnya neraka tersebut. Belum masuk neraka. Belum masuk neraka lagi, kita dah diberi pakaian neraka. Di antaranya iaitu pakai kasut terompah. Kasut terompah ni macam kasut Cina dululah. Jadi kita pakai kasut tu melegak kepala otak. Otak kita melegak. Panasnya itu. Bukan sakit macam migrain. Maknanya kita terfikir sakit macam migrain. Bukan. Ya, dan tidak pula mati. Cubalah kita bayangkan dia punya kesakitannya tersebut. Itu belum azab sebab kita
itu apa sebab perbuatan-perbuatan kita baru nak masuk neraka. Begitulah keadaannya. Insya Allah kita akan saksikan nanti. Itu keyakinan kita tetap akan berlaku. Itu yang kita benar-benar takut akan perkara tersebut. Ya? Selamat sejahteralah kamu berpanjangan disebabkan kesabaran kamu. Disebabkan kesabaran kamu, sabar. Sabar tentang apa? Sabar tentang ujian Allah kepada kita. Musibah-musibah yang diberi kepada kita. Daripada rezeki kah? Daripada untung baik, untung jahat kepada kita kah? Atau sebagainya kah? Makna kata kita sabar menerimanya. Menerima. Aku terima ya Allah. Aku redha ya Allah. Aku terus ikhlas, aku terima tentang perkara tersebut. Ya, itu katakan sabar, kesabaran kamu. Maka amatlah baiknya balasan amal kamu di dunia dahulu. Itu perkara yang kita nak mengambil pengajaran. Berbuat baiklah di dunia ini. Berbuat baik. Berbuat baik ni apa? Kena sabar. Nak sabar ni macam mana? Kena tawakal. Macam mana nak sabar, macam mana nak tawakal? Kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita nak kenal tu? Kita dah tahu dah tak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Berlakulah persisihan faham dalam rumah tangga. Naik angin dah suami kita, naik angin. Tapi kita dah kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita iman kita kuat. Ini tentu Allah Ta'ala nak menguji kesabaran aku. Nak menguji kesabaran aku. Itu dikatakan orang yang sebenar sabar. Benda ni api. Kita lawan dengan sabar. Nak dapat sabar, kita memandang. Inilah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seorang suami dengan isteri pun macam tu juga. Dia pandang ini tak ada perbuatan ni melainkan perbuatan Allah. Nak menguji kewibawaan aku. Itu katakan sabar dalam beriman. Ada iman. Ya? Dan juga dia bertawakal kepada Allah. Dia berserah diri kepada Allah SWT. Bagulah berbetulan. Jadi bagaimana nak sabar? Kita kena pandang. Tidak ada satu perbuatan pun melainkan perbuatan Allah. Baru kita akan tunduk dan juga tawaduk kepada Allah SWT. Menurut At-Tirmizi, bagi seorang ahli surga ada pelayan daripada malaikat-malaikat yang tidak kurang daripada 80,000 pelayan. Satu orang ahli surga ada pelayannya malaikat-malaikat yang tidak kurang daripada 80,000 pelayan. Kalau kadang-kadang kita tu macam kata tak boleh terima perkara tu. Tetapi malaikat itu adalah malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Tiap sesuatu yang kita inginkan, malaikat satu akan datang. Menyediakan perkara tersebut. Tapi menurut kata orang alim, kita tu tak perlu nak menginginkan. Benda tu dah memang tersedia ada. Dah memang tersedia dan disediakan oleh malaikat tersebut. Ya, malaikat tersebut. Maknanya ada 80,000 malaikat. Itu untuk satu orang ahli surga. Kalau kita bayangkan, nabi-nabi pun tak terkira bilangannya. Bayangkan pula para-para rasul, wali-wali Allah, para-para sahabat dan sebagainya. Itu yang telah dijanjikan, pada kata orang-orang syuhada pada suatu yang masuk surga. Ya, maknanya ada 80,000 perkara itu dan termasuklah kita nanti. Dan mereka ini tugas dia nak melayan kita. Semua dah lengkap. Ya. Tugas malaikat-malaikat itu yang melayani ahli surga. Subhanallah. Itu sebabnya kalau kita faham kita di dunia ini, iaitu dikatakan malaikat rahmat, malaikat itu berkat, malaikat tu semua melayan kita. Begitu dah besok di akhirat.
bukan satu malaikat. Iaitu pasalnya kita ni begitu juga berteman bersahabat dengan malaikat. Kita kenal sekarang, insya Allah kita akan kenal besok di akhirat. Semua sekali. Ya. Yang ke-9, malaikat Zabaniyah. Mereka ini terdiri daripada 19 malaikat. Kalau nak kita bilangkanlah, sebelum ada 8 di atas, dah berpuluh-puluh malaikat. Yang tak terkira dah malaikat. Ya. Malaikat Zabaniyah. Satulah. Mereka itu terdiri daripada 19 malaikat. Kesemuanya mereka itu ditugaskan menjaga dan mengawal neraka. Ya Allah, ya Tuhan. Maknanya, ada 19 malaikat. Kesemuanya mereka itu ditugaskan menjaga dan mengawal neraka. Cubalah kita bayangkan. Neraka tu pun ada penjaga dia, ada tugas-tugas dia. Jadi maknanya dalam neraka tu, kita tu bukan maknanya dikatakan masuk neraka, masuk api, terbakar. Bukan. Ya, maknanya kita tengok azab-azab. Contohnya, orang azan. Orang azan tak dijawab. Tak dijawab. Jadi di sana besok ada satu malaikat pula akan menuangkan. Tapi dalam hadis tu kata, kita sendiri akan ambil timah melegak tu, masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Itu tak menjawab azan. Usah tanyalah sama ada azan TV ke, azan apa. Dengar azan, jawab. Itu sebabnya. Anak azan, jawab. Anak memain aja itu azan. Allah Akbar, Allah Akbar. Jawab. Jawab. Sebab itu petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni menjawab azan. Bukan kita ni orang baik. Ingat, apabila sesuatu petunjuk kepada kita, kita kena merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah Taala menghendaki kita supaya beramal, berbuat baik. Bukan makna aku buat baik ni bahawa aku lah orang baik. Bukan. Itu pasal merendah diri kita ni aku memang orang yang lemah, orang yang fakir, orang yang miskin. Samalah juga di dalam ni ada berapa ni? Ada 78 jemaah. Adakah kita ni betul orang baik? Bukan. Allah Ta'ala mengurniakan rahmat kepada 78 orang tersebut. Nak bagi tahu. Allah Ta'ala nak bagi tahu. Kan tadi katakan tadi, kita ni merupakan alam. Alam. Jadi, tanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan alam. Alam ini memberitahu kepada kita. Alam makhlukkah, alam apakah, semuakah. Itu pasalnya orang yang berakal. Dia akan berfikir. Dia akan terima perkara tersebut. Ya, itu dia katakan tadi. Dalam neraka pun macam tu juga. Semua ada. Kalau nak kita kisahkan di sini, kisah neraka ni 1000 macam ada dalam tu. Jadi malaikat tu semua ada dalam tu. Keadaan tersebut. Ya. Masing-masing lah. Kojo tu menghantukkan kepala sebab tak bersembahyang. Sebab tak sembahyang. Hantuk kepala, pecah. Elok balik. Hantuk kepala, pecah. Elok balik. Satu lagi kerja. Dulu minum arak. Dulu minum arak. Jadi makan macam buah khaldum yang kata macam buah apa? Macam buah ru tu. Yang berbiji. Ditelan buah tu. Disentap balik keluar. Tu kerja minum arak pula. Berapa lama punya kojo punya buat. Itulah lama dia juga. Ya. Begitu juga orang yang suka berzinah. Atau pasal perkara ni semua kita nak insaf. Nak bertobat betul-betul. Nak bertobat betul-betul. Kalau kita selidik betul-betul semua ni tentang hidup kita ni, kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita hanya satu saja. Ini cakap lillahi ta'ala. Masa saya duduk dulu mengaji dulu, dalam usia 16 tahun, saya balik daripada surau waktu asar tak salah. Balik, saya berhenti tepi jalan, duduk, saya menangis habis-habis. Sebab apa? Saya faham apa yang kata Tuan Guru tadi, bahawanya kita ni dikurniakan rahmat hanya satu saja. Dalam saya faham itu semua, iaitu taubat. Keampunan Allah. Kalau tak adalah keampunan Allah Ta'ala, tetap kita ni diazab Allah. Bukan sebab aku kuat beramal, bukan sebab itu, tapi keampunan Allah.
Sebab apa? Amal belum tentu lagi diterima ke tidak. Tapi keampunan Allah itu rahmat Allah. Itu pasal banyaklah memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Malaikat-malaikat Zabaniyah menyeksa ahli-ahli neraka di dalam neraka. Ya Allah, ya Tuhan. 1001 macam. Kalau dah perempuan, minta maaf lah. Ya, kita bayangkan. Sama ada hadis tu daif ke, apa ke, semua ke. Rambut nak dijaga, tutup. Nak ditutup. Ya. Bukan makna dia itu memadai. Sebab surga, neraka. Bukan sebabnya aku dah bersembahyang, aku dah itu, kemudian aku boleh buka rambut, aku buka ini. Tak, lepas sembahyang, lepas itu pula buka rambut dan sebagainya. Ini betul-betul berlaku. Ya, saya pergi mengerjakan ibadat umrah. Allah Ta'ala menentukan. Duduk dalam kapal terbang tu, duduk sebelahnya perempuan. Seorang perempuan. Tapi nampak biji mata saja. Nampak biji mata. Maknanya dia pakai hijab tu terus hitam semua kain dia. Makna kata kita rasa selamat lah. Lepas tu kuses. Dia buka semua sekali. Tuan-tuan, dia buka semua sekali. Bertudung pun tidak. Ini nak balik kemari ni. Bertudung tidak. Terbalik pula. Jadi maknanya saya pun teruslah berangkat ambil kursi tempat lain pula. Ya, keadaan tersebut. Ini kan silap-silap kan susah pula duduk sebelah ni. Itu Jadi kita bayangkan. Maknanya dia pergi mengerjakan ibadat umrah tu betul-betul berlakon. Itu yang kita takut. Tapi kalau dia ada perasaan takut kepada Allah SWT, dia akan terus melakukan, buat perkara tersebut. Ya, mereka kata tetap menutup kepala. Sebab itu merisaukan, ya, perkara tersebut. Baik. Itu semua di dalam kepercayaan, keyakinan, di dalam akidah kita. Percaya kepada seksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhan. Ya, banyak seksaan-seksaan tersebut. Firman Allah Tabaraka. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqaru la tubki wa la tazaru law ahadun lil basari 'alaiha tis'ata asara wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikata wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lillazina kafaru. Disebabkan kekufuran itu. Kufur ni apa? Bukan makna dia kafir, tak. Kufur, katakan kufur nikmat Allah lah kata. Ya, kufur nikmat Allah. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka sakor. Jadi neraka ni bertingkat-tingkat juga. Ya. Tanda kita masuk neraka ataupun ke surga, kita masuk alam barzah. Kalau kita tu dapat maknanya surga di alam barzah, insya-Allah surga menunggu di sana. Ya, surga akan menunggu di sana. Dan pintu-pintu surga untuk kita tu dah ada dah tempatnya. Insya-Allah kalau kita pergi kepada mahsyar dan sebagainya memang dipermudahkan dah. Tapi kalau dah tempat neraka tempat kita tu dah nampak pintu neraka yang keberapa dah, api neraka pun macam dah memanggil-manggil, ketika itulah baru timbul penyesalan. Itu pasal semasa hidup ni, ingatlah. Dan apa jalannya engkau dapat tahu kedahsyatan neraka sakor itu? Ia membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan sisa. Habis. Dengan tidak meninggalkan sisa. Kalau kita tengok dalam itu YouTube, kalau orang Hindu ni dibakar. Dapat juga dikumpul tulang-tulangnya lagi. Tapi dalam ni tak ada tinggal sisa. Jadi kita bayangkan. Dan tidak membiarkannya binasa terus. Ia terus-menerus membakar kulit manusia. Pengawal dan penyaganya adalah 19 malaikat. 19 malaikat. Dan ketahuilah bahawa hikmat kami tidak menjadikan pengawal-pengawal mereka itu melainkan dari kalangan malaikat, iaitu kerana merekalah sekuat-kuat dan sebetul-betul makhluk
yang menjalankan perintah kami dan hikmat kami tidak menyebutkan bilangan mereka melainkan dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan keseksaan orang-orang kafir itu. Ya, makna kata kufur kafir. Makna kata disediakan perkara tersebut. Jadi dalam hal perkara-perkara tersebut tentu membangkitkan hati dan perasaan kita tu kepada apa? Kepada tentang surga. Surga dijaga oleh malaikat Ridwan. Kita tengok pula itu neraka dijaga oleh malaikat Zabaniyah, keadaan tersebut. Dan isi dalam neraka tidak termasuk lagi dikatakan orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapa, lelaki ke perempuan ke, sama saja, ya, akan diseksa oleh Allah Subhanahu taala. Itu sebabnya diceritakan dalam satu kisah di zaman Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kalau dikira dosa aku tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah jalan atau cara aku nak memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi maka Rasulullah SAW berkata, adakah ibumu masih hidup? Sudah tiada. Adakah bapamu masih hidup? Sudah tiada. Adakah ibumu sebelah ibumu masih ada? Dia kata, ya masih ada. Pergilah kamu berkhidmat kepadanya. Itu jalan kita nak memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tak memadai juga kita nak bertobat dia macam itu dan sebagainya. Itu sebabnya dalam kisah tersebut tak kisahlah mak saudara kita tu apa kata orang, dia orang kaya ke, dia tak ini ke, dan sebagainya, tapi khidmat kepada mak saudara. Dia suka ke tak suka dengan aku, itu adalah dugaan cabaran kepada aku. Tapi aku lebih teruk lagi sebab sekarang ni aku nak berkhidmat kepada dia. Berkhidmat ni macam mana? Kalau dia dah terkencing menceceh-ceceh, makna kata kita sendiri tolong walaupun anak dia ada. Pejamkan mata anak dia tu semua, buat. Walaupun orang gaji dia ada, tapi aku ada, aku kena buat. Sehingga macam kalau mak kita ada, kitalah yang akan buat. Itu sebabnya jalan atau cara kita nak bertobat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis lain pula, makna kata sahabat daripada mak kita, kawan karib dia. Kita kena berkhidmat kepada dia. Kalau di kampung dululah, mak aku kawan baik dengan sepulan ni. Kita pergi ke rumah dia. Jadi kalau tak ada unjuk beri tu kata orang semua, makna kata sekian-sekian rumah, makna kata kita tu ingat apalah suka makcik ni dulu. Makan apa dia suka. Itu yang kita bawa. Sampailah kita sekarang, kita macam tu juga. Pendek kata, menyenangkan hati dia. Senangkan hati dia, itulah jalan dia. Ya, itu jalan kita nak ni. Tujuannya apa? Kita takut pada keseksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut pada seksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, pendek kata benda tu, peluang untuk nak bertobat kepada Allah Taala tetap. Begitulah Islam mengajar kita tu hubungan kita tu, ya, antara satu sama lain. Kalau mak ayah tu masih hidup, itu dah tetaplah. Dah tetap. Ya, saya tu ditanya oleh jemaah, bukannya satu kisah keluarga yang macam ni, bermacam-macam derhaka yang dibuat. Ya, derhaka yang dibuat. Adakah kita nak salahkan ibu bapa kita? Ini ibu bapa aku dulu tak ajar aku macam ni. Tak, Allah Taala dah bagi kita akal. Jangan kita tambah dosa dengan ibu bapa. Makna kita tu kenang. Satu ketika saya berjumpa dengan satu hamba Allah. Dia kata, saya akan tuntut besok di akhirat. Sebab apa? Sebab ayahlah menjadikan saya macam ni. Saya cakap dengan dia, itu kita dah dikurniakan akal untuk berfikir. Sekarang saya bagi untuk berfikir. Tapi dia bertegas juga. Ya, itu makna kata, benda tu dikatakan itu dah sampai ke tahap macam tu. Tapi bersalahkah? Bersalah. Allah Ta'ala bagi kita berfikir. Dan kita kena juga berkhidmat kepada dia. Sebab jalan nak bertobat kepada dia. Walaupun dia tak ajar aku tentang agama, dia mengajar aku tentang perbuatan maksiat lah, itu main judi lah, itu macam-macam. Tetapi kita dah diberi akal. Maknanya agama tu dah sampai. Jadi ketika itu kita kena juga nak bertobat. Ya, bertobat.
Dan satu kisah lagi, cubalah kita bayangkan, iaitu dikatakan apa, satu keluarga, ibu bapa dia mereka kata melakukan maksiat, tapi anak dia anak yang soleh. Setiap kali dia bersembahyang, dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya ada kebaikan yang aku buat ini, sekiranya ada pahala setiap yang aku buat ini, hadiahkanlah pahala tersebut kepada kedua ibu bapa aku. Begitulah tiap kali lepas sembahyang. Kemudian, apa tak kala dia mati, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Maka dia pun bermunajat dengan Allah SWT. Ya Allah, ya Tuhanku, doaku engkau terima. Tetapi dia kata, doa tu terima. Tapi dia kata, engkau tak perkenankan doa aku. Sekarang ni aku mohon untuk satu permintaan. Apa dia kata? Keluarkan kedua ibu bapa aku dalam neraka dan masukkan aku ganti ke tempat dia. Ketika itulah Allah Ta'ala perintahkan balik, keluarkan ibu bapaknya daripada di dalam neraka, masuk ke dalam surga. Itu antara surga neraka. Jadi itulah dikatakan, kita tu jangan menyalahkan ibu bapa. Aku jadi macam ni atas sebab mak ayah aku tak ajar, tak didik aku. Kita dah boleh bercakap macam tu pun bererti kita dah dikurniakan rahmat. Berfikir. Dah tahu dah mana salah, mana betul. Sekarang ni kita nak menyalahkan. Cuma kita nak tambah pengetahuan. Kenapa Allah Ta'ala jadikan perkara tersebut? Allah Ta'ala jadikan. Kita percaya rukun iman yang ke-6. Untung baik, untung jahat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita sambung balik. Pukul 8. Disebabkan kekufuran itu, aku akan masukkan dia ke dalam neraka Sakor. Dan apa jalannya? Engkau dapat tahu kedahsyatan neraka Sakor itu, ia membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan sisa dan tidak membiarkannya binasa terus. Ia terus menerus membakar kulit manusia. Pengawal dan juga penjaganya adalah 19 malaikat. Dan ketahuilah bahawa hikmat, kami tidak menjadikan pengawal-pengawal itu, neraka itu melainkan dari kalangan malaikat. Ialah kerana merekalah sekuat-kuat dan sebetul-betul makhluk yang menjalankan perintah kami. Dan hikmat, kami tidak menyebut bilangan mereka, melainkan dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan keseksaan orang-orang kafir itu. Jadi, insya-Allah, kesimpulan kita pada malam ini, ya, percaya kepada malaikat. Percaya kepada malaikat. Jadi, malaikat ni dijadikan daripada cahaya. Makna kata, kita tidak dapat melihat dia, tapi dia dapat melihat kita. Jadi, dia bertugas dengan tugas yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan penuh tawaduk, merendah diri. Dan dikatakan dia itu dikatakan betul-betul lurus bendul. Dia tak ada perintah dia cabut nyawa. Kalau perintah dia itu saja. Jadi, perkara yang jadi, betul berlaku jadi. Itu sebabnya kita percaya malaikat itu mautlah yang mencabut nyawa tiap-tiap seorang tersebut. Itu pasal kita tu percaya yakin sungguh. Tak ada yang lain dah melainkan malaikat ini, malaikat maut lah yang mencabutnya. Ya. Jadi itu dikatakan, kalau katakan malaikat katakan tentang rezeki, malaikat rahmat. Kita berlaku macam ini. Allah Ta'ala merahmati kelas pengajian kita. Mudah-mudahan. Ya, bukan maknanya kita dah ikut kelas pengajian ni tetap dirahmat. Tak. Itu pasal kita kena berdoa juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi insya-Allah saya berhenti setakat ini saja pada malam ini. Saya bagi untuk 1-2 soalan lah kepada semua jemaah. Dan sekali lagi saya mohon maaf pada malam ni jemaah semua tak dapat tengok muka saya. Saya dalam ni ada 3 muka yang tepat lah. Satu yang betul-betul depan saya ni, Ibrahim Khatijah ni memang nampak di depan dia lah. Ya, keadaan tersebut. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Silakan jemaah. Mana-mana yang nak bertanyakan soalan dengan Ustaz, itu silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam Ustaz cakap tadi, sekiranya ibu bapa tu ahli maksiat sekalipun, kita wajib taat pada mereka. Betul.
Betul. Kita taat selagi dia tidak menyalahi. Selagi dia tak menyuruh kita kepada perkara-perkara yang menyalahi agama. Kita tetap taat kepada dia. Jadi, hukum akal kita mengatakan takkan 100% dia itu mengarahkan kita kepada keburukan. Tentu ada baiknya. Di mana kita nak nampak kebaikan ibu bapa ni, pandang diri kita, lahirnya kita di muka bumi ni. Nampaklah kebaikan ibu bapa kita. Dan kita tahu dah, ya, atas sukarianya ibu bapa kita, maka lahirlah kita. Tapi disebabkan kejahilan dia, maka dia tak dapat nak mendidik kita. Tapi sekarang ni kita dah sedar. Kita nak bawa ibu bapa kita ni kepada agama. Wallahualam. Taat. Saya nak sambung sikit lah. Ada di dalam satu kitab dia menjelaskan dalam keadaan pada sekarang. Dikatakan dalam satu tu, pengarang tu tulis, katakanlah ibunya seorang pelacur. Jadi, tentu sekali mengguris hati. Maknanya aib lah, itulah, inilah. Kemudian pula dihebahkan pula di orang. Mana ketika itu, kita kena mempertahankan maruah ibu kita. Sampai ke tahap itu. Ya, makna kata kita akan jumpa orang yang bercakap tu. Saya mengaku, mak saya memang begitu dah, dia punya ni. Tetapi kamu tak bolehlah menghina dia. Tak boleh menghina, tak boleh mengkeji dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya kita tu ada mempertahankan maruah ibu kita. Walaupun kita dah pujuk dah macam, jangan kita pula menjadi derhaka pula kepada dia. Pasal mak lah aku malu begitu begini. No, tak boleh. Ya, itu kena faham sampai ke tahap macam tu. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena bimbing dia dan didik dia untuk balik-balik dengan penuh kesabaran. Itulah dugaan cabaran kita ni sampai ke tahap macam tu. Wallahualam. Baik, ada apa-apa? Baik, ada apa pertanyaan lagi? Ada lagi soalan, silakan. Kita ada lagi 12 minit. Boleh, kita silakan. Ada? Tak ada soalan? Ustaz. Ya. Maknanya kalau macam kita ada kita ada salah dengan mak ayah kita dulu kan? Ya. Boleh je kita bertaubat kan? Macam mana ulang balik? Macam kita ada salah dengan mak dengan abah kita, dan mak dan abah kita pula dah tak ada. Dan kita bila belajar macam ni kita dah tahu benda tu salah, benda tu ni. Maknanya kita kena bertaubat lah Ustaz. Kena bertaubat. Tapi kita bertaubat tu maksud kita berhenti daripada kita tu melakukan derhaka kepada dia. Ingat, derhaka ni derhaka di depan dia dan kita melakukan derhaka di belakang dia. Makna kata derhaka kita pada alam kenyataan, makna ada ibu bapa, kita derhaka juga. Tetapi dia dah tak ada di alam kenyataan. Lepas tu makna dia dah mati dah. Macam mana boleh jadi derhaka pula? Apabila kita melanggar adab sebagai ibu bapa. Mereka kata macam tak mengenang budi. Menurut orang alim ulama kata tak mengenang budi pun jadi derhaka juga. Tu pasal kita ni kena mendoakan dia. Tu satu. Tapi kalau adalah kita tu macam katakan teringat-ingat dulu, katakan dulu dia minta aku suruh buat ni buat ini, lepas tu aku tinggi suara pula. Tak? Omak tak nampak ke ni aku sedang baca buku ni, apa semua. Omak tu suruh tadi kata-kata timah pergilah masak nasi apa semua. Omak tak nampak ke ni? Nampak? Itu pun dah masuk derhaka juga. Jadi aku terkenang perkara tersebut. Ya. Jadi kalau berlaku seperti itu, kita tu nak bertaubat, memang bertaubat lah. Takkan kita nak buat lagi yang lain pula. Takkan berlaku. Tetapi kita kena balik, iaitu dikatakan yang seperti mana yang saya cakap tadi. Omak-omak saudara kita tu semua, berbuat baiklah dengan dia. Tak kisahlah dia siapa. Kalau dia orang susah, lagilah pula. Kalau dia orang senang pun, kita kena buat juga. Jangan kita pergi tu mengumpat pula. Anak dia ada semua-semua, lepas itu pula,
kita pula nak buat. Tak boleh. Ingat ya, kita kena pergi, kita kena berkhidmat. Menyenangkan hati dia. Apa benda lah, tak kisahlah. Datang ziarah selalu, sampai dia kata baik sangat si Fulan tu. Makna senang hati. Makna kata itu sekurang-kurang. Itu jalan kita bertobat kepada Allah SWT. Wallahu a'lam lah. Bukan tak ada, bukan makna dia dah bersalah tu, dah tutup pintu tobat. Tak ada. Banyak jalan-jalan nak buat. Banyak kan sedekah. Sedekah ni apa? Sebut nama dia. Katakan suami pergi ke masjid, bang, ini duit. Duit pada kita tu. Duit suami tu memang dah ada lah. Dia akan bagi masuk tabung. Kita bagi RM2. Bang, tolong masukkan ke tabung masjid atau surau. RM2. Jadi itu kita minta kepada suami tu buat. Jadi dia bawanya duit tu, terus kita berniat, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya ada pahala lah duit RM2 ini yang aku sedekahkan ni, ya, sedekahkanlah pahala tersebut kepada kedua ibu bapa aku. Itu yang terbaik. Begitulah yang kita buat selalu, terutama pada hari Jumaat. Hari Jumaat tu, kalau suami tu pergi, bawa. Kita ingatkan. Jadi kita tu pendek kata, kalau dah duit dia, bagi ingat bang, masukkan duit kepada tabung, niatkan untuk mak abah. Maknanya kata, dia nak mengeluarkan tadi tu, duit tersebut. Wallahu a'lam. Begitulah. Baik. Ada apa pertanyaan lagi? Dekat chat tu ada Ustaz. Ustaz, ada dekat chat ni saya bacakan untuk Ustaz. Dia ditanya oleh Puan Khairus Fazil. Ustaz, bagaimana kita boleh mendidik seorang anak agar tidak menderhaka yang tidak dibesarkan oleh seorang bapa? Doa dan panduan untuk mendidik anak-anak yang terabai ni Ustaz. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan ni memang soalan yang berat sebenarnya. Sebab apa? Dia menyentuh tanggungjawab. Tetapi apa yang pentingnya tu ialah kita menjaga urusan Allah Subhanahu Wa Taala dahulu. Mana kata kita buat dahulu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Pendek kata, selagi ada hayat aku sekarang, aku buat urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aku yakin Allah Taala akan jaga urusan aku. Itu pertama. Yang keduanya, apakah urusan Allah Subhanahu Wa Taala? Pendek kata, yang tidak ada kita ketahui, yang aku ketahui tetaplah, yang tidak aku ketahui semuanya diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya nak pegang akidah tu dulu, akidah kita tu dulu. Yang keduanya iaitu kita berbuat. Kemudian kita akan sampaikan apa yang kita inginkan. Kita buat dulu, baru kita sampaikan. Contohnya, katakanlah sembahyang. Dia tak buat sembahyang. Tetapi kita nak mengajak dia sembahyang. Jadi apa mesti kita buat? Pertamanya, iaitu walaupun kita istiqomah dekat masjid, sekali-sekala kita kena berjemaah di rumah. Katakan seorang suami, jemaah. Kita ambil tikar sembahyang. Tikar sembahyang tu dah letak untuk dia. Jadi kita dah beritahu, esok abah tak pergi ke masjid. Abah nak berjemaah ke rumah. Maknanya kata kita bagi tahu. Satu. Dan esoknya dia tak bangun. Tak mengapa. Jangan kita tu pula berpegang atas kuasa kita. Jadi lakukanlah seterusnya daripada dulu sampai sekarang. Satu. Yang ketiganya pula, kita lihat. Pertama sekali, kita nak bagi tahu kepada anak. Pertama, buat macam mana abah buat. Jangan buat apa yang abah tak buat. Itu pertama. Sebab apa? Saya bercakap atas pengalaman saya. Ya, bukan atas ini semua, tak ada pengalaman. Buat macam mana yang abah buat. Cakap macam mana yang abah cakap. Jangan buat apa yang abah tak buat. Contohnya, abah tak main perempuan nak. Jangan main perempuan. Abah tak main judi. Jangan main judi. Abah tak isap rokok. Jangan isap rokok. Anak saya 7 lelaki. InsyaAllah semuanya. Kemudian,
itu yang ini, yang Abah tahu, Abah bersemayang. Jadi Abah minta korang bersemayang. Yang Abah bercakap, cakap hal agama. Abah nak pun cakap hal agama. Itu saja. Jadi selain pada itu, Abah tak suka. Satu. Keduanya pula, saya bercakap juga. Tingginya agama ni, saya cakap. Tinggi lagi maruah mak Abah. Tinggi lagi maruah mak Abah. Kalau korang tak bersembahyang, kalau korang tak itu, nampak di orang, makna kata, lagi Abah malu. Jadi, dalam hal tersebut, maknanya, korang kena jaga maruah tersebut. Macam mana nak jaga? Kena bersembahyang. Habis. Dalam yang ketiga, kita ada fadilat amal. Kitab fadilat amal tu. Kan orang tabligh selalu buat tu, kat rumah kena simpan satu. Ada kala kita tetap makan bersama. Jadi cara macam mana? Sebelum makan tu, baca fadilat amal. Kalau kita berkeinginan anak tu nak sembahyang, baca fadilat amal tentang sembahyang. Dapat sekali dulu cukup. Jangan dihurai, jangan itu, jangan ni. Baca je hadis tu, sekali, sudah. Kemudian nak tidur, sudah. Itu dikatakan tadi, jalan atau caranya kita nak mendekatkan diri kepada anak-anak. Wallahu alam. Selain daripada itu, pastikan pemakanan kita hasilnya adalah yang halal. InsyaAllah doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kata makanan yang halal. Pastikan kalau kita bekerja kerajaan, betul-betul hasil yang betul-betul dapat. Jadi itu yang katakan kita menjaga betul-betul. Dan kita selalu mengingatkan suami kita. Kita dah jaga pasal dulu kerja, ingatkan. Pastikan betul abang jangan buat begini. Jangan buat gini. Nanti dapat gaji aku makan. Jadi aku makan besok aku tuntut besok di akhirat besok. Bukan aku je, anak-anak pun tuntut juga besok. Jadi perkara-perkara tersebut kita selalu membebel benda yang baik, yang bagus. Tak mengapa. Sebab memperingatkan. Bukan membebel yang bukan-bukan. Ini mengingatkan yang baik-baik. Wallahu a'lam. Baik, ada apa-apa lagi? Habis dah kot Ustaz. Ada lagi tak soalan? Oh tak ada, kita tutup. Kita ada kuliah syak tak selepas ni? Ya, insyaAllah. Ada lagi soalan? Kita ada lagi 2 minit. Tak ada. Habis. Cuma Kak nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua, kepada Ustaz. Bunyi suara tu macam orang ni 9. Kak pun orang ni 9. Ya. Kak umur dah 73. Cucu-cucu semua dah besar. Ya ke? Dia sejarahnya begini. Saya ni Melayu Selangor. Jadi duduk di kampung Pejaras tu banyak orang kita Minang. Jadi pada kocik dulu berkawan dengan orang Minang. Jadi apabila banyak orang Minang, mana kata bercakap tu dulu memang cakap orang Minang aja. Jadi Minang dulu memang kita kenal lah. Minang Kapeh, kau Minang itu, kau Minang ini. Mana kita dah tahu dah keadaan tersebut. Itu pasalnya kadang-kadang kalau saya pergi satu tempat, orang ingat saya orang Jawa. Orang Banjar. Ada orang cakap pula kalau bercakap kata orang Minang. Ada kala orang Melayu. Sebenarnya saya orang Melayu Selangor. Melayu Selangor. Tapi bercakap tu kadang-kadang memang berat kepada Minang. Masa duduk mengaji pun orang Minang juga. Wallahualam lah. Okay Ustaz, kita tutup majlis Ustaz ya? Ya. Okay, Alhamdulillah syukur pada Allah. Kuliah maghrib kita dengan kita Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah berjalan lancar. Sambungan daripada minggu lepas. Moga semua ilmu yang telah disyarahkan Ustaz memberi kefahaman oleh Allah kepada semua jemaah. Moga ianya memberi manfaat kepada kita semua. Moga bertambah ilmu pengetahuan dalam mengukuhkan akidah kita dengan beriman kepada malaikat. Telah disyarahkan oleh Ustaz tugas-tugas malaikat seperti di dalam syurga dengan ahli-ahli syurga akan dilayan oleh 80,000 pelayan syurga yang diketuai oleh ketuanya, malaikat penjaga syurga iaitu malaikat Ridwan dengan malaikat Zabaniyah yang terdiri daripada 19 malaikat yang tugaskan untuk menjaga dan mengawal neraka. Malaikat-malaikat Zabaniyah menyiksa ahli-ahli neraka. Dengan itu kita harap semua ilmu yang telah disampaikan Ustaz memberikan kefahaman kepada kita semua jemaah dan kita tangguh pengajian kita dengan beriman kepada malaikat ini untuk
minggu ini dan kita akan sambung lagi minggu depan insya-Allah. Dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih atas ilmu yang disampaikan oleh Ustaz. Terima kasih kepada semua jemaah. Saya mewakili Gema Nur Iman, mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan guru itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, saya mohon Ustaz bacakan doa penutup dan surah Al-As dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'dana likulli haulin la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin masyaallah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli ridha'i wa sidatin as-syukurulillah wa likulli ujubatin subhanallah wa likulli zambin astaghfirullah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli dhikrin hasbiyallah wa likulli qada'in wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa likulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah kita berjumpa pada masa dan waktu yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.